Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan ini bertujuan untuk menerangkan satu daripada 4 rancangan pengajaran iaitu RPH yang telah kami hasilkan berdasarkan 4 teori pemulihan bahasa. Jadi antara teori tersebut ialah teori behaviorist daripada Skinner, yang kedua ialah teori mentalist daripada Chomsky, yang ketiga ialah teori kognitif daripada Piaget, dan yang terakhir ialah teori interactionalist daripada Halliday. Keempat-empat teori pemulihan bahasa ini mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri. Kumpulan kami telah bersepakat memilih teori behaviorist daripada Skinner untuk dibentangkan. Pemilihan teori behaviorism dalam pembangunan RPH ini didasari oleh beberapa faktor fundamental yang secara signifikan menyokong keberkesanan pedagogi bahasa Melayu. Jadi, faktor tersebut akan kami bincangkan dalam pembentangan ini. Baiklah, ini merupakan hasil akhir RPH yang telah kami bina dan mengintegrasikan sepenuhnya teori behaviorist daripada Skinner. Strategi yang dirangka ini bukan sekadar aktiviti bilik darjah konvensional, malah merupakan satu proses pembelajaran yang diatur secara sistematik bagi menjamin keberhasilan murid. Ini merupakan teori behaviorism dalam pengajaran penulisan yang menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui hubungan antara rangsangan, tindak balas dan peneguhan. Maksudnya, apabila murid diberi rangsangan seperti soalan atau arahan, mereka akan memberi respon dan respon itu akan diperkukuh melalui peneguhan seperti ujian ataupun markah. Dalam set induksi ini, guru menggunakan gambar situasi sebagai rangsangan untuk mencetuskan idea awal murid. Melalui gambar yang dipaparkan seperti ini, murid mula membuat pemerhatian dan mengaitkan dengan pengalaman sedia ada mereka. Seterusnya, guru mengemukakan soalan berpandu. Soalan ini bertindak sebagai stimulus yang mendorong murid memberikan respon secara lisan, seperti menjawab atau berkongsi pandangan. Di sinilah kita dapat lihat dengan jelas hubungan antara stimulus dan respons, iaitu asas utama dalam teori behaviorisme. Seterusnya, dalam aktiviti penerokaan dan penerangan, guru menggunakan kaedah penerangan langsung atau direct instruction untuk menyampaikan isi pelajaran. Melalui kaedah ini, guru menerangkan teknik penulisan karangan respon berpandu secara jelas, seperti memperkenalkan topik, menghuraikan isi utama serta memberikan contoh yang relevan dan menarik. Selepas itu, murid menjalankan latihan berpandu atau guide practice dengan menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Latihan ini membantu murid memahami bagaimana idea dibina sebelum menghasilkan karangan yang lengkap. Dalam fasa ini juga, konsep shaping diaplikasikan, iaitu guru membimbing murid secara berperingkat. Bermula daripada mengenal pasti isi, seterusnya mengembangkan idea dengan lebih terperinci. Pendekatan ini membantu murid membina kemahiran menulis secara sistematik dan berstruktur, sekaligus meningkatkan kepahaman dan keyakinan mereka dalam menghasilkan karangan. Seterusnya, dalam aktiviti aplikasi dan interaksi murid diberi peluang untuk mengukuhkan pembelajaran melalui latihan secara berkumpulan menggunakan kaedah think, pair and share. Pada peringkat think, murid berfikir secara individu untuk menjana idea. Kemudian, mereka bergerak ke peringkat pair, iaitu berbincang dengan rakan bagi menambah baik idea. Akhir sekali, dalam peringkat share, murid berkongsi hasil perbincangan dengan kumpulan atau kelas. Walaupun aktiviti ini melibatkan interaksi sosial, ia masih selari dengan teori behaviorisme kerana memberi penekanan kepada latihan berulang dan pengukuhan tingkah laku pembelajaran. Dalam proses ini, guru memainkan peranan yang sangat penting
dengan memberi maklum, balas segera atau immediate feedback serta membetulkan kesalahan murid secara langsung. Selain itu, peneguhan positif seperti pujian dan ganjaran kecil turut diberikan kepada murid yang menunjukkan prestasi baik. Peneguhan ini bukan sahaja meningkatkan motivasi murid, malah mengelakkan pengulangan tingkah laku yang diingini sekaligus membantu pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna. Akhir sekali, dalam bahagian penutup, guru merumuskan isi pembelajaran sebagai satu bentuk pengukuhan akhir kepada murid. Seterusnya, murid menjalankan aktiviti refleksi dengan memberikan respon terhadap pembelajaran yang telah berlaku. Melalui refleksi ini, murid dapat menilai tahap kefahaman mereka sendiri dan menyedari perkara yang telah mereka kuasai. Dalam masa yang sama, di sini, guru terus memberikan peneguhan positif bagi memastikan murid mengekalkan minat dan motivasi dalam pembelajaran. Kesimpulannya, penutup yang efektif bukan sahaja merumuskan pembelajaran, malah membantu murid membuat refleksi sendiri serta mengukuhkan motivasi untuk terus belajar. Sampai di sini sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.